العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung kembali sesi menjawab kemusykilan agama, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesi ini sesi yang diberkati, yang dirahmati, yang menjadi sebab insya-Allah doa-doa kita diampunkan, dosa-dosa kita diampunkan, doa-doa kita dikabulkan insya-Allah taala, dan mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan masuk ini pada soalan ini yang pertama. Soalan menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang wanita dan ibu, ingin nak tahu tentang talak 3. Tahun ini saya dilafazkan dengan talak 3 depan saksi. Lepas 3 minggu suami saya lafazkan dia mahu rujuk balik semula dengan saya. Adakah kita masih boleh lagi? Sebab dia kata dia dah tanya ramai orang dan mereka mengatakan boleh rujuk sebab dia dalam keadaan marah bila dia lafazkan talak 3. Tetapi saya tahu yang dia nak jatuhkan talak 3 bukan cara marah, tetapi dia dirancangkan. Saya tak nak buat dosa dan saya nak tahu adakah kita ini sedang buat dosa. Saya ringkas, kalau sekiranya seseorang itu dia melafazkan talak 3, sama ada dalam keadaan marah ataupun bukan dalam keadaan marah, jatuh talak 3. Jadi berkenaan dengan sama ada marah ke bukan marah, ia tidak diambil iktibar. Dalam keadaan seperti ini jatuh talak 3, maka tidak dibolehkan rujuk. Tidak dibolehkan rujuk, dan ini adalah perkara yang yakni mudah difahami. Jadi apa yang diwajibkan adalah suami dengan isteri ini tidak boleh duduk dalam serumah. Yang ini sudah tidak ada kait-mengait ini di antara mereka berdua, cuma hanya iddah sahaja. Kalau sekiranya dia sudah melafazkan talak 3, maka wanita tetap dalam keadaan iddah, tetapi dia tidak boleh rujuk isteri kembali kepada pernikahan. Ini talak 3 ni berat ini hukumnya. Yang ini maksudnya hatta kalau dia dah habis iddah, dia tak boleh berkahwin. Dia tidak boleh berkahwin sehingga wanita itu berkahwin dengan orang lain dan berlaku persubuhan dan dia diceraikan, dan lepas iddah baru yang ini suami yang pertama boleh kahwin kembali. Jadi ini adalah hukumnya. Maka tidak dibolehkan rujuk kembali dan tidak dibolehkan mereka kembali. Kalau sekiranya mereka hidup ini kembali, maka ia dikirakan sebagai penzinaan dan khalwat dan sebagainya. Maka hukum mahkam ini berkaitan dengan maksiat masuk apabila yakni mereka, kalau sekiranya mereka kembali selepas talak ini 3, dan ini juga keadaannya ada saksi lagi ya. Ada saksi dan dirancangkan dan sebagainya, maka ini tidak ada syak ini ya jemaah. Ini adalah perkara yang sangat bahaya yang kita harus berjaga-jaga. Tak boleh kita mempermainkan ini perkara seperti ini. Tak boleh sebarang-sebarang kita mengatakan sebab marahlah, sebab begini, sebab ini adalah perkara yang sangat bahaya. Ini berkait dengan hukum Allah SWT. Ini berkait ini dengan juga anak-anak. Kalau sekiranya wanita itu mengandung dan sebagainya, maka ini akan menyebabkan ini berlakunya anak luar nikah dan sebagainya. Maka masalah yang besar yang boleh berlaku. Jadi saya harap insya-Allah orang yang menanyakan soalan ini dapat ini melakukan sesuatu ini, maksudnya menerangkan ini kepada bekas ini suami ini dan melakukan tindakan, sebab ini adalah masalah akhirat kita. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memudahkan insya-Allah ini segala urusan. Question is asking, and a wife is asking that she has been divorced 3 times. She has been divorced and with 3 talaq. But the husband insists that he wanted to reconcile with the excuse that he was angry. But in reality it is a planned thing, according to the wife who was asking this question. And there was no anger at the point of saying the talaq. So the answer to this question is that this kind of divorce occurs. We do not take into consideration whether that person is in a state of anger or not in a state of anger. So the talaq occurs and there can be no reconciliation. Meaning the wife cannot return back to the husband. So she must go to the waiting period, the iddah, and after that even there can be no marriage between them, because they have taken the whole numbers of talaq.
unless if the wife, and for example, after the waiting period, married someone, and there is a sexual intercourse, and then after that divorce, and then after that waiting period, then only she can go back to the first husband. Wallahu a'lam. Soalan menanyakan, suami saya memberi hampir kesemua duitnya kepada saya. Ini mungkin tak nampak sikit. Dia mengatakan suami ni telah memberikan kesemua duitnya kepadanya. Yang menanyakan soalan ni adalah seorang isteri, ya. Duit untuk belanja harian dia ketepikan hanya 200-300 sahaja. Kadang-kadang bila dia kesempitan wang, saya akan perasan duit di dompet akan kekurangan $10-20. Saya tidak hiraukan sangat kerana mungkin kekurangan wang. Tetapi saya hampa kenapa mesti dia mengambil duit dari dompet saya. Dia hanya perlu meminta dan saya akan faham dia kekurangan wang. Patutkah saya bersemuka? Saya risau dia akan tergores hati, atau kadang-kadang saya fikir mungkin dia tersilap kira duit saya. For that small amount, saya tak nak gaduh atau mana-mana pihak berkecil hati. Dalam Islam, apakah tindakan yang sewajarnya yang patut saya ambil? Cukup sekadar saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan suami memberikan gajinya ke semua kepada isteri, melainkan 200-300 untuk belanjanya. Tetapi kadang-kadang dia akan mengambil daripada duit isteri. Perkara yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Seorang suami tidak boleh mengambil duit daripada isterinya dengan cara begitu. Apa yang sepatutnya suami tadi melakukan adalah dia meminta izin. Dia meminta izin. Sebab duit isteri kita bukan duit kita sebenarnya. Adakah duit isteri kita? Duit kita? Ini soalannya. Kalau kita mengatakan duit isteri kita adalah duit suami, maka suami boleh mengambil daripada duit isteri. Tetapi hakikatnya adalah duit isteri kita bukan duit isteri kita, bukan kita yang punya. Kalau isteri misalan dia ada duit misalan, sama ada dia warisi daripada bapanya ke ataupun sebagainya, bukan maksudnya dia ada duit misalan sebelum dia berkahwin, sebagai misal kita berkahwin dengannya, semua duitnya milik kita. Ini bukan cara Islam. Kita lihat di barat mereka mengamalkan perkara ini pada satu ketika dahulu. Apabila seseorang itu berkahwin dengan seorang wanita, maka semua harta wanita itu menjadi milik suami. Maka ini pada hakikatnya satu kezaliman. Maka dalam Islam, isteri yang mempunyai wangnya, suami yang mempunyai wangnya. Taib, sekarang kita mengatakan diwajibkan suami memberikan nafkah kepada isteri. Apabila suami memberikan nafkah kepada isteri, duit nafkah itu siapa yang punya? Isteri yang punya. Tamam? Maka adakah dibolehkan suami mengambil daripada duit tadi yang dia memberikan kepada isterinya sebagai nafkah? Tidak dibolehkan. Tetapi kalau sekiranya isterinya memberikan, dia boleh mengambilnya. Ataupun dia minta izin misalnya, ataupun dia meminta isterinya, dia dalam kesempitan, dia minta bantuan dan sebagainya, isterinya memberikan, maka perbuatan suami ini adalah dengan terang sekali yang ini salah. Ini adalah perbuatan yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi apa yang harus isteri ini melakukan? Jadi isteri ini harus memikirkan bagaimana nak sampaikan ini kepada suaminya. Sebab mungkin suami ini ada salah faham tentang masalah ini. Dia menyangkakan mungkin ini adalah perkara yang boleh. Sebab mungkin dia mengatakan dah tinggal satu rumah, maka ada kesefahaman. Tapi masalahnya tidak semua orang yang berkesefahaman dalam masalah ini. Melainkan kalau isteri mengatakan tak apalah kalau nak ambil dan sebagainya, maka itulah perkara yang berbeza. Maka dalam keadaan seperti ini, apa yang perlu isteri melakukan adalah menyampaikan kepada suami dengan cara yang terbaik yang dia boleh fikirkan, supaya suami dapat faham masalah ini. Suami dapat faham masalah ini, dan perkara ini kalau kita tidak tackle, dia akan menyebabkan masalah yang lebih besar pada masa-masa yang akan datang. Sebab isteri kita, tiap-tiap kali kita ambil duitnya, dia akan terkecil hati. Ada orang yang dia simpan selama 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, maka datang dia punya masalah yang besar. Selepas itu dah tak boleh simpan lagi, maka ia boleh menyebabkan masalah. Jadi apa yang kita perlu faham adalah dalam perkara-perkara ini seperti ini, harus kita menghormati harta satu dengan yang lain, dan barangan satu dengan
satu dengan yang lain. Tetapi apa yang penting juga adalah kesefahaman, dan ini juga membawa ini kepada penghormatan ini antara suami ini dengan isteri. Wallahu a'lam. Question is asking, and basically I will just summarize this question. Wife is asking that the husband and he takes some of her money, but the fact that the husband gave her the monthly expenses and all of the salary of the husband take any of the salary for himself, but many a times the husband and he will take money from the wife without her notice. So this kind of behavior is not permissible in Islam, because the wife's money belongs to the wife. The husband has to ask permission to take money from the wife. So our wife's wealth does not belong to us. Our wife wealth does not belong to us. Doesn't mean that we marry someone, everything that she owns becomes our property. This is the Western tradition actually. The Western in the West last time, and this is why the birth of feminism. Because in the West 300 years ago, what happened was they found out something is wrong, because how can a woman, for example, marry someone and all of her property belongs to the husband? So this is kind of a patriarchal situation. So this is one of the reasons of the birth in feminism, because they felt that there's a lot of injustice towards any woman. But the thing is, if you look at the Islamic tradition, since our Prophet ﷺ came, and the pagan Arabs last time used to practice this exact thing where the wife belongs to the husband, but when Islam came, Islam put the rights to its place. It doesn't mean that you marry someone that someone becomes your property, or the things that belong to the person becomes yours. So in Islam, even if a person pass away, we have this inheritance rulings. Not all of the things that belongs to the wife will automatically goes to the husband. That is not the case. And if you look in the laws of Fara'id, it goes part of it to what you call it, the father, part of it to the children, and so on and so forth. The husband only gets part of the share. And likewise, when it comes to monthly expenses, when a husband gave money to the wife, that money belongs to the wife, because that is her rights to that wealth. So whenever husband wants to take that wealth, he has to ask for permission, because it is not his. And this is the justice of Islam, and how we appreciate the Islamic laws. Kita pergi kepada soalan yang ketiga, menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang suami, isteri saya pernah cakap dia sampai takut nak ajak bincang bercerita pasal takut saya marah. Masalah ni Ustaz, saya suami, saya rasa apa yang saya decide, saya tak perlu tanya isteri. Tapi isteri saya dia educated, kadang-kadang dia beri pendapat, dan saya rasa tak perlu kerana saya ketua keluarga. Kadang memang bila saya marah, tak berbual dengan isteri 4-5 hari. Kalau dia pujuk, saya macam bergimas. Dosa tak saya kalau tak tegur isteri lebih 3 hari? Dan haruskah saya cuba selalu layan kerana isteri yang seperti budak-budak, selalu nak dimanja dan selalu diajak berbual? Harap nasihat. Apa yang saya faham daripada soalan ini, suami ini dia menanya, dia mengatakan biasanya apabila dia nak melakukan satu keputusan, dia tidak meminta pendapat isteri, sebab dia merasakan dia ni suami, jadi dia ketua keluarga, apa yang dia putuskan itulah yang dilaksanakan. Ini apa yang saya faham daripada soalan ini. Dan dia mengatakan isterinya educated dan kadang-kadang dia memberikan pendapat, tapi suami merasakan tak perlu pendapat isteri. Ini adalah bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, bila dia marah, dia mengatakan bila saya marah, saya tak berbual dengan isteri 4-5 hari. Tapi dia menanyakan apa hukumnya kalau sekiranya tak berbual dengan isteri selama beberapa hari. Jadi berkenaan dengan bahagian yang pertama, adakah wajar bagi seorang suami misalnya merasakan yang dia tidak perlu kepada pendapat isteri? Jadi pertama sekali, ini adalah satu pemikiran yang salah. Bahkan isteri kita ni sangat penting untuk kita mesyuarat dengannya. Mesyuarat yang jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dalam rumah tangga sangat-sangat penting sekali. Apabila kita nak melakukan sesuatu perkara, maka hendaklah kita menghidupkan mesyuarat. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasyawirhum fil amr."
Wasyawirhum fil amr, hendaklah kamu melakukan mesyuarat dengan siapa? Dengan sahabat-sahabatku. Dan ini Nabi SAW yang mendapat wahyu daripada Allah. Allah mengatakan mesyuaratlah ya Muhammad dengan mereka. Nampak tak? Allah memberikan barakah kepada mesyuarat. Taib, mungkin ada orang menanyakan, tapi ini sahabat Nabi, bukan isteri Nabi. Kita lihat ini dalam peristiwa Hudaibiyah. Yang ini sebagai misal. Apa berlaku di Hudaibiyah? Kita lihat ini daripada misal. Ini banyak misal dalam sejarah Nabi SAW. Nabi SAW dalam peperangan Hudaibiyah, dia tentu sekali orang Islam tidak dapat masuk ke Makkah dan mereka tidak kena balik kan. Jadi Nabi melakukan tahallul. Di Hudaibiyah, ihsar. Sebab ada treaty dengan kaum musyrikin yang mereka tidak melakukan umrah pada tahun itu. Jadi mereka nak kena datang tahun depan. Jadi ini menyebabkan ketidaksenangan di kalangan para sahabatnya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, maka nampak macam tak ada benda yang ganjak. Jadi Nabi kembali kepada kemahnya dan dia berjumpa dengan isterinya Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah lihat kepada keadaan ini, mengatakan, ya Rasulullah, cukup saja kau keluar daripada kemah dan kau melakukan tahallul. Maka mereka semua akan ikut. Maka Nabi SAW melakukan sedemikian. Maka satu demi satu sahabat-sahabatnya mengikut. Maka di sini ulama kita mengatakan ini adalah barakah mesyuarat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan barakah. Dan ini juga ada daripada dalil bahawasanya disunatkan kita mesyuarat, tak kira sama ada kita mesyuarat dengan rakan-rakan kita misalan, ataupun kita mesyuarat dengan isteri kita dalam urusan-urusan keluarga ataupun urusan-urusan yang lain. Jadi apabila kita nak melakukan sesuatu perkara, lebih-lebih lagi dalam keluarga, maka kita dengar daripada pihak isteri kita. Ini adalah perkara yang sangat penting. Mungkin ada perkara kita tak lihat, dia lihat. Misalnya seorang isteri, dia banyak dengan anak-anak. Dia punya kelebihan misalnya dalam tarbiyah. Suami ini pula, misalnya kita keluar rumah, kita balik malam, pagi kita keluar balik mungkin petang, kita tidak mengetahui apa yang exactly berlaku di rumah kita. Kalau isteri kita tidak bekerja sebagai misal, kalau dia bersama anak-anak, maka dia lebih mengetahui urusan keluarga kita daripada diri kita. Kita mungkin kat tempat kerja kita tahu apa yang sedang berlaku di rumah kita. Jadi bila kita nak melakukan sesuatu, maka wajar kita mesyuarat. Kita mengambil pendapat, tapi tak semestinya kita ikut. Kita lihat apa yang terbaik. Tetapi kalau kita merasakan kita sahaja yang betul, maka ini saya rasa ini salah. Ya, hatta dalam kita lihat dalam work ethics, dalam pentadbiran negara dan sebagainya, kita lihat semua orang mesyuarat. Hatta satu orang genius sekalipun, ada kita manusia kita ada kekurangan, ada aspek ataupun ada yang kita tidak lihat. Seperti kita driving, ada blind spot yang kita tidak lihat, tapi orang melihat. Jadi disebabkan kelemahan manusia, maka kita harus melihat kepada kepentingan mesyuarat dan juga istikharah. Ini adalah bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua berkenaan dengan kalau kita marah aja, kita tak berbual 4 hari. Ini kita kena lihat keadaan. Kalau isteri nusyuz, kita ada hukum ahkam yang bersangkut dengan nusyuz. Isteri keluar rumah tanpa izin, misalnya suami tak tahu mana isteri dah pergi, dan tiap-tiap kali melakukan sedemikian. Suami nasihat kepada isteri, jangan melakukan lagi benda ini. Isteri tak buat. Maka apakah yang harus suami melakukan? Maka suami melakukan hajar. Hajar ini maksudnya asingkan diri. Asingkan bukan maksudnya keluar rumah, tetapi melakukan sesuatu yang buat sementara, memutuskan hubungan. Ini maksudnya. Tidak tidur di tempat tidur yang sama, dan elakkan daripada sehubungan dengan isteri, sehingga dia kembali kepada ketaatan. Tamam? Ini kita ada hukum mahkam berkenaan dengan nusyuz. Pertama sekali menasihati, kedua adalah mengasingkan tempat tidur. Taib, kalau sekiranya isteri nusyuz sebagai misal, dan suami niat melakukan sedemikian untuk tarbiyah isteri ataupun supaya dia kembali kepada kebaikan, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya masalahnya tidak ada kena-mengena dengan nusyuz, setakat suami marah misalan atas isu-isu personal ke ataupun dan sebagainya,
maka tidak dibolehkan yakni kita melakukan yakni sedemikian tanpa yakni sebab. Ini adalah perkara yang diharamkan. Begitu juga yakni seorang isteri tidak boleh melakukan hajar yakni terhadap suaminya. Suami juga tidak boleh melakukan hajar yakni kepada yakni isterinya. Maksudnya mengasingkan diri dan mengasingkan perhubungan. Ini tidak dibolehkan. Jadi inilah sikit lebih kurang ini apa yang perlu yang kita faham ini berkenaan dengan hubungan yang ini suami ini dan isteri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua insya-Allah yang ini taufik ini dan hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.